Betul ke Malaysia akan diisytiharkan darurat? Assalamualaikum guys, jumpa lagi di channel Herwan AB. Kepada mereka yang masih lagi belum subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Semalam, Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin telah menghadap Yang di-Pertuan Agong dan desas-desus mengatakan ianya berkaitan dengan Malaysia bakal diisytiharkan darurat. Betul atau tidak betul ni? Sabar dulu guys dan jangan buat spekulasi liar berkaitan dengan isu ini kerana tiada pengumuman rasmi yang dibuat. Mungkin ramai yang tertanya-tanya apakah itu darurat. Dalam video pada kali ini aku akan bongkarkan berkaitan dengan darurat, maksud darurat dan segala bagai berkaitan dengan darurat. Perkara pertama yang perlu kita ketahui, apakah maksud darurat? Darurat bermaksud suatu keadaan yang berkaitan dengan keselamatan, ekonomi dan juga ketenteraman awam yang tidak dapat dikawal oleh sistem pentadbiran yang biasa. Pengisytiharan darurat hanya boleh dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong melalui suatu pewartaan yang mengatakan bahawa keadaan yang disebutkan sebentar tadi telah wujud ataupun bakal wujud. Apakah pula kesan pengisytiharan darurat? Kesan umum pengisytiharan darurat adalah perlembagaan akan digantung dan pentadbiran negara akan ditentukan oleh pihak eksekutif. Tentera juga boleh mengambil alih, terutama sekali jika keadaan berkaitan dengan keselamatan negara. Dan perlu diingatkan, Parlimen masih boleh bersidang jika belum dibubarkan. Adakah pengisytiharan darurat dibenarkan oleh perlembagaan? Jawapannya adalah ya. Perlembagaan Persekutuan membenarkan pengisytiharan darurat di bawah perkara 150. Apakah yang membolehkan Yang di-Pertuan Agong mengisytiharkan darurat? Perkara 150-1 Perlembagaan Persekutuan menyatakan Yang di-Pertuan Agong boleh mengisytiharkan darurat jika darurat besar telah berlaku ke atas ketenteraman awam, ekonomi dan keselamatan telah wujud. Perkara 150-2 pula menyatakan Yang di-Pertuan Agong boleh mengisytiharkan darurat jika baginda berpuas hati ancaman darurat besar ke atas keselamatan, ekonomi dan ketenteraman awam hampir berlaku. Tiga asas yang boleh diguna pakai oleh Yang di-Pertuan Agong untuk mengisytiharkan darurat adalah: yang pertama, ancaman ke atas keselamatan; yang kedua, ancaman ke atas ekonomi; dan yang ketiga, ancaman ke atas keselamatan ataupun ketenteraman awam. Bilakah masanya Yang di-Pertuan Agong boleh mengisytiharkan darurat? Yang di-Pertuan Agong boleh mengisytiharkan darurat pada bila-bila masa, sama ada Parlimen masih lagi wujud ataupun Parlimen sedang bersidang ataupun tidak bersidang, ataupun Parlimen telah pun dibubarkan. Darurat boleh diisytiharkan dalam seluruh persekutuan ataupun mana-mana bahagian dalam persekutuan. Adakah keputusan Yang di-Pertuan Agong untuk mengisytiharkan darurat boleh dipersoalkan? Jawapannya, mahkamah tidak boleh mempersoalkan keputusan yang telah dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong. Bolehkah Yang di-Pertuan Agong membuat ordinan bajet sewaktu darurat berlangsung? Jawapannya adalah boleh. Bilakah darurat akan berakhir dan siapa pula yang boleh membuat pengumuman berkaitan dengan darurat telah berakhir? Perkara 150 tidak menyebut dengan nyata dan jelas berkaitan dengan perkara ini. Okey guys, kita doakan apa saja yang bakal terjadi kepada Malaysia selepas ini akan memberi impak yang positif ke atas rakyat serta negara keseluruhannya. Sama-sama kita doakan yang terbaik bakal terjadi. Itu saja perkongsian daripada aku di dalam video pada kali ini. Jika korang ada sebarang pertanyaan, sebarang komen, boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang masih lagi belum subscribe, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.